Hai, baiklah teman-teman, kita teruskan perkenalkan pokok jeliti ataupun pokok anting putri. Inilah dia teman-teman. Oke, pokok jeliti ini teman, kita lihat dulu ya. Apakah ciri-ciri yang ada pada pokok jeliti ini? Oke, mula-mula kita lihat kepada daun ya. Oke, ini daun ya teman, daun pokok jeliti ya. Oke, untuk daun pokok jeliti ini teman, kita lihat dulu ya. Oke, ciri-ciri daun pokok jeliti ini. Oke, kita ambil dulu satu ya. Oke, ini adalah daun daripada pokok jeliti. Ini teman. Oke, ini adalah daun daripada pokok jeliti ya. Ini adalah saiz yang belum kita jadikan sebagai bahan bonsai. Oke, warna untuk daun jeliti ini teman, bagian atasnya berwarna hijau kilat dan bagian bawah berwarna muda agak kabur sedikit ya. Oke, ciri-ciri daun ini licin ya teman, dan daun ini nipis ya, nipis saja, tidak seperti daun pokok beringin agak tebal dan keras. Ini lembut ya, nipis. Oke, kita tengok juga teman-teman bagaimana perbezaan pada pokok jeliti ini apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Oke, ini dia teman-teman. Ini dia bezanya ya. Kita tengok berapa jauh bezanya apabila kita jadikan pokok jeliti ini sebagai bahan bonsai kita. Ini adalah sebelum kita jadikan sebagai bahan bonsai, dan ini adalah selepas kita jadikan sebagai bahan bonsai. Ini adalah merupakan sesuatu jenis pokok yang sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai, di mana daunnya boleh kita kecilkan beberapa kali ganda daripada daun yang biasanya. Oke, baiklah. Kita lihat kepada ciri yang kedua. Oke, ciri yang kedua teman, kita lihat bunga ya. Oke, di bunga nih. Tengok bunga nih teman. Bunga di pokok jeliti ini atau pokok anting putri ini sangat kecil ya. Ini dia. Oke, nak kongsi sedikit. Kenapa pokok jeliti ini dipanggil juga sebagai pokok anting putri oleh teman-teman kita dari negara Indonesia? Ini adalah kerana bentuk bunga jeliti ini berbentuk anting ya, anting-anting telinga. Ini boleh secara langsung lah. Mungkin ceritanya begitulah. Pokok bunga jeliti ini juga dikenali sebagai pokok anting putri kerana bentuk bunganya berbentuk anting-anting. Oke. Dan sekarang kita lihat ciri yang ketiga ya. Kita lihat pada ranting ya. Teman ya, ranting ya. Ini adalah ranting daripada pokok jeliti. Tengok ni teman. Rantingnya banyak kan? Ranting macam ni, yang bercabang-cabang macam ni, sangat sesuai ya, sangat sesuai kita jadikan ataupun merupakan satu ciri pokok yang sesuai kita jadikan sebagai bahan bonsai. Tengok banyak macam ni ya. Okey, di mana mula-mulanya pokok jeliti ni macam ni teman. Okey, macam ni. Sekiranya kita belum lagi potong ya, yang bentuk jadi bonsai, dia akan tumbuh macam ni ya. Ranting dia akan macam ni je, satu saja teman. Okey. Apabila kita potong, kita bentuk jadi bonsai, bentuk rantingnya akan jadi macam ni. Ini teman-teman. Akan menjadi macam ni ya. Tengok macam ni. Bersimpang-simpang macam ni. Macam ni. Tengok kan? Hebat kan? Ini adalah ciri-ciri anting pokok anting putri ataupun pokok jeliti. Okey, kita tengok dulu perbezaan dahan yang muda dengan dahan yang tua. Okey, ini adalah dahan yang muda ya. Okey. Dahan muda bagi pokok jeliti ini teman-teman berwarna coklat ya, warna coklat. Apabila sudah tua, pokok anting putri jeliti ini akan menjadi warna macam ni. Agak kelabu sikit ya, macam ni. Agak kelabu-kelabu sikit. Macam ni. Ini adalah karakter daripada warna anting pokok jeliti ataupun dahan ya. Okey, kemudian kita tengok kepada batang. Ini adalah batang pokok jeliti ya. Batangnya. Batang tua berwarna kelabu-kelabu macam ni ya. Warna kelabu sikit macam ni. Ini adalah batang daripada pokok jeliti. Ini adalah batang muda. Kita tengok ni. Ini. Ini dia. Ini batang muda dia. Okey. Warna putih sedikit. Warna coklat sedikit. Okey. Okey, nak teman. Okey. Okey. Bagaimana pula cara kita untuk menanam ya? Okey, kita menanam pokok jeliti ini. Kita boleh menanam dengan menggunakan membuat stek ya. Stek daripada dahan, daripada batang ataupun daripada akar.
Kerana pokok jeliti ini teman-teman mempunyai keistimewaan sendiri, iaitu kita boleh menanam daripada menggunakan dahan. Kita jadikan sebagai stek ya. Dan kita boleh menanam dengan menggunakan batang, juga jadikan sebagai stek. Dan kita juga boleh menggunakan daripada menanam dengan menggunakan akar ya. Juga dengan cara membuat stek. Okey, untuk membuat stek pokok jeliti ini teman-teman, kita boleh menggunakan media tanah. Ada 3 ya. Ada 3 media yang boleh kita gunakan untuk kita membuat stek. Kita menanam daripada bahagian pokok jeliti ini. Bahagian yang pertama atau media yang pertama ialah kita boleh membuat stek dengan menggunakan media air. Okey, air yang bersih ya. Okey. Dengan mana cara aja? Okey, cara dia mudah. Kita potong, kita ambil dahan ataupun batang daripada pokok jeliti ini, kita letakkan air di dalam botol ataupun bekas. Kemudian kita cuci bersih-bersih dahan ini tadi ataupun batang tadi yang kita nak buat stek air. Kita rendam ya. Kita tunggu dalam masa lebih kurang sebulan atau sebulan setengah. Macam tu akar akan mulai tumbuh. Dan apabila sudah tumbuh akar, kita boleh mula menanam hasil stek air tadi di dalam pasu ya, sementara dulu. Kemudian barulah kita boleh menanam dalam masa lebih kurang atau sebulan macam tu. Kita boleh menanam di dalam pasu yang besar ataupun di atas tanah ya. Okey. Untuk stek menggunakan media tanah, kita ambil juga ya. Ambil dahan yang sehat ya, subur, yang matang, kita potong. Lepas tu kita kikis sikit kulit bahagian pangkal bawah. Kemudian kita sapukan. Lepas kita cuci bersih ya, kita sapukan serbuk perangsang akar untuk memudah ataupun membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada bahan stek kita. Kemudian kita tanam dalam pasu. Okey, kita tunggu lebih kurang sebulan setengah macam tu. Kita letakkan di tempat yang lindung daripada cahaya matahari. Kita akan tanam di dalam pasu ataupun tanam di atas tanah. Okey. Bagaimana pula dengan kita menanam stek daripada akar? Okey, akar sangat mudah teman-teman. Kita gali akar, kita letakkan di dalam media tanah yang subur ya. Lepas tu kita siramkan air, lepas tu kita letakkan di tempat yang lindung daripada cahaya matahari. Kita tunggu dalam masa lebih kurang 1 hingga 1,5 bulan. Apabila pucuk-pucuk ataupun tunas baru sudah keluar, kita boleh mula menanam di atas tanah ataupun di dalam pasu yang sesuai ya. Okey teman, itu adalah bagaimana cara kita boleh menanam ataupun menambah koleksi daripada pokok jeliti ini. Kita juga boleh buat secara cangkok air teman-teman, di mana kita belah sebahagian daripada batang ataupun dahan pokok jeliti ini sebelahnya ya. Kita masukkan bekas ataupun botol, kita ikat, kemudian kita letakkan air. Kita tunggu dalam masa sebulan dengan sebulan setengah, akar itu akan tumbuh dan kita akan potong dahan tadi, kemudian kita tanam di dalam pasu dulu ataupun sementara ya, untuk sementara ataupun di dalam pelopek. Lepas itu kita letakkan di kawasan lindung matahari. Kemudian kita tunggu dalam sebulan, kita tanam di atas tanah ataupun di dalam pasu. Okey. Kita juga boleh membuat secara cangkok embun. Okey. Di sini ada 5 ya, 5 jenis cara yang boleh kita lakukan untuk kita menambah koleksi ataupun menanam pokok jeliti ini sebagai salah satu daripada koleksi bahan bonsai kita, teman. Okey. Pokok jeliti merupakan satu pokok yang sangat sesuai ataupun pokok yang sangat popular dijadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setangkai ini dulu sedikit maklumat berkaitan pada pokok jeliti ini daripada saya teman-teman. Saya berharap dengan sedikit perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi info ataupun maklumat kepada teman-teman, terutamanya anda yang masih belum mengetahui apakah itu ataupun bagaimanakah ciri-ciri pokok jeliti ataupun pokok anting puteri ini. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu. Seperti biasa, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya ini bermanfaat kepada anda, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi salah seorang yang pertama sekali akan mendapat perkongsian terbaru daripada channel saya ini. Dan bagi anda yang belum lagi subscribe, sila subscribe ya. Tiada salahnya kita subscribe, sama-sama berkongsi ilmu yang baik. InsyaAllah kita juga akan mendapat ilmu yang baik juga, insyaAllah ya. Dan kepada anda yang telah mengikuti perkongsian daripada saya ini dari mula hingga selesai, saya ucapkan terima kasih kepada anda. Dan sekiranya anda persoalan ataupun pertanyaan ataupun cadangan, sila tulis di ruang komen ya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai, salam satu Malaysia. Berjumpa lagi di perkongsian saya akan datang. Bye bye.